Okey, haba pembakaran part 2. Okey, so hari itu kita dah belajar haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan api terbakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, so ingat balik hari itu contoh macam etanol terbakar dalam oksigen berlebihan, so akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. So kita seimbangkan persamaan. Okey, karbon dioksida 1, hidrogen ada 4, jadi di sini 2. Oksigen sini 2 campur 2 4, sini dah ada 1, jadi sini adalah 3/2. So kenapa kita buat dalam bentuk pecahan? Sebab kita nak dekat sini 1 mol. Kalau kita tak nak buat pecahan, so dia akan jadi 2 mol metanol, 3 mol oksigen, kita darab 2 semula macam matematik. So 2 mol karbon dioksida dan 4 mol air. So kalau dalam exam ini betul, ini pun betul. Cumanya sebab kita nak buat pengiraan, jadi kita buat ini sebagai 1 mol. Okey, so kita tengok eksperimen dia. Okey, ini adalah gambar rajah eksperimen. Okey, ini kita panggil sebagai penghadang angin. Okey, ini penghadang angin. Ini blok kayu. Okey, ini kita panggil pelita. So dalam pelita ni ada bahan api. Bahan api ni contohnya kita guna apa-apa alkohol lah. So kita mungkin guna metanol, etanol, propanol dan juga butanol. Okey, kemudian kita ada tin kuprum. Okey, kita tak guna bika dekat sini, tapi kita gunakan tin kuprum sebab kita nak gunakan ini logam. Kenapa logam? Sebab logam boleh menyerap haba dengan baik. Okey, termometer dan dalam bekas logam ni ada air. Okey, kalau perhatikan dekat sini, dalam pelita ni kita letak bahan api. So bahan api ni akan terbakar, nanti dia akan menghasilkan nyalaan. Okey, nyalaan ni mesti menyentuh bawah bekas kuprum. Tak boleh jauh, mesti menyentuh. Sebab kita nak pastikan semua haba yang dibebaskan akan dipindahkan ke bekas kuprum dan akhirnya dipindahkan ke dalam air, kemudian dipindahkan ke termometer. So kita boleh bacalah bacaan termometer. Dan pastikan dekat sini tidak ada kasar dawai. So kalau kasar dawai kan kita selalu lukis ada XX tu kan kasar dawai. So kat sini tak ada kasar dawai. Sebab kasar dawai ni akan menyerap haba. So kita tak nak ada kasar dawai. Okey, so eksperimen ni kita akan ulang dengan beberapa alkohol. So pemboleh ubah yang kita akan manipulasikan adalah jenis alkohol. Kita guna metanol, etanol, propanol dan butanol. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah haba pembakaran. Okey, yang dimalarkan adalah isi padu air dan jenis bekas logam. So kalau guna logam kuprum lah semua. Tak boleh guna bika sebab bika bukan konduktor haba yang baik. Okey, so ini dia punya prosedur. Okey, 100 cm padu air disukat menggunakan silinder penyukat. Kemudian air dituangkan ke dalam tin kuprum. Suhu awal air disukat dan dicatatkan. So kita letak sebagai theta 1 ataupun nak letak T1 pun boleh. Pelita diisikan dengan metanol ataupun apa-apa alkohol lain. Kemudian kita timbang. Okey, X gram. Okey, kita akan timbangkan berapakah jisim awal pelita. Ini adalah jisim awal pelita. Maksudnya dalam pelita ni ada bahan bakar iaitu metanol. Pelita diletakkan di bawah tin kuprum dan sumbu pelita dinyalakan. Air dalam tin kuprum dikacau sepanjang pemanasan dengan menggunakan termometer. Ini ya, pastikan nyalaan tadi menyentuh bekas kuprum. Kemudian apabila suhu air meningkat sebanyak 30, nyalaan pelita serta-merta akan dipadam. Pelita bersama kandungan ditimbang semula serta-merta. Okey, dan kita rekodkan contohnya sebagai Y gram. Dan suhu tertinggi dicatatkan sebagai theta 2 ataupun kita letak T2 pun boleh. So langkah diulang menggunakan etanol, propanol dan butanol. So kita ada dua pengiraan. Satu kat sini adalah jisim awal pelita dan jisim akhir. Kita nak dapatkan jisim bahan terbakar. Okey, kenapa nak dapat jisim bahan terbakar? Sebab nak kira bilangan mol. Okey, kemudian kita juga ada pengukuran suhu. Okey, ini nak dapatkan theta, nak masukkan dalam MC theta. Okey, so langkah berjaga kat sini, bekas logam digunakan berdinding nipis. Okey, biasanya kita gunakan yang berdinding nipis je lah. Okey, sebab dia konduktor haba yang baik dapat memindahkan haba yang diserap. Kalau haba lambat diserap, mungkin haba akan terbebas ke persekitaran dan akhirnya akan mengganggu pengiraan lah. Bekas kuprum digunakan tidak dialas dengan kasar dawai. Okey, dipanaskan secara terus. Kedudukan pelita diselaraskan supaya nyalaan dapat sampai ke dasar bekas. Dan untuk memastikan kebanyakan haba dapat dibebaskan semasa pembakaran alkohol. Okey, kemudian alkohol merupakan cecair yang mudah meruap, jadi dia mudah terbakar. Elakkan alkohol daripada terdedah kepada api untuk mengelakkan berlakunya terbakar lah. Okey, sebenarnya pelita tu dia ada penutup. Jadi bila kita timbang sebelum dan selepas mesti ada penutup. So jisim awal pelita tambah metanol tambah penutup. Ini pun sama tambah penutup. Macam kita buat menentukan formula empirik tu, dia ada penutup kan. Okey, so ini adalah contoh bacaan. Okey, untuk metanol contohlah kita gunakan isi padu air dalam bekas kuprum tadi ada 200 cm padu. So ini adalah M. Perubahan suhu dia adalah 30 sebab contohlah suhu awal tadi suhu awal kita letak T1 tadi contoh 28. Dia nak kenaikan dia mesti 30. So akhirnya mesti akan jadi 58 lah. So theta dia sama, semua adalah 30. Kemudian jisim pelita sebelum pembakaran.
Okey, 374 disintegrator selepas pembakaran. 373. So, untuk yang ini, dua data ni kita boleh dapatkan jisim metanol yang terbakar. Okey, jom kita kira. So, jisim metanol sama dengan 37495 tolak 373 373.35. So jisimnya adalah 1.6 gram. Okey, kenapa nak cari jisim juga nak cari bilangan mol. So macam biasa kita buat pengiraan. Pertama cari N, yang kedua cari H sama dengan MC theta, dan yang ketiga cari delta H. So 3 step macam biasa. So step 1, step 2, step 3. Okey, sebelum ni kita belajar nak cari bilangan mol sebab kebanyakan ni guna larutan, kita guna N sama dengan MV per 1000. Tapi kali ni larutan yang kita gunakan tu bukannya ada kepekatan, tapi kita nak cari jisim. Jadi formulanya adalah jisim bahagi dengan jisim molar. So jisim dia tadi 1.6 gram bahagi dengan jisim molar metanol. So kira kat sini CH3OH. So 12 tambah 4 tambah 16. So adalah 32. Bagi 32 gram per mol. So jawapannya adalah 0.05 mol. Okey, 0.05 mol yang terbakar. Okay, kemudian kita cari H sama dengan MC theta. M ni tadi adalah isi padu air. Jadi 200 darab 4.2 darab theta dia tadi adalah 30. So jawapannya adalah 200 4.2 kali 30. Okey, 25200 joule ataupun 25.2 kilojoule. Okey, dan akhir sekali kita cari delta H. Okey, delta H sama dengan H per N. Okey, haba pembakaran ni confirm adalah exo, jadi tanda negatif lah. So, negatif 25.2 bahagi dengan 0.05. So, jawapan kita adalah (504) kilojoule per mol. Negatif. So, jawapan akhir adalah negatif 504 kilojoule per mol untuk delta H. Okey, so sebenarnya bila kita kira untuk etanol, propanol dengan butanol, okey, bacaan delta H, pengiraan delta H akan semakin tinggi. Kita tahu, semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul, semakin tinggi nilai haba pembakaran. Okey, ingat balik, semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul, semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul, semakin bertambah bilangan molekul karbon dioksida dan air terbentuk. Pembentukan karbon dioksida dan air akan membebaskan haba. Maka delta H ataupun haba pembakaran akan meningkat. Okey, so semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul, semakin bertambah bilangan molekul karbon dioksida terbentuk. Okey, pembentukan karbon dioksida dan air akan membebaskan haba, so haba pembakaran akan meningkat.